旨，硝烟。奉旨硝烟。雷鸣大人，时辰已到。Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Dayana binti Sukri, nombor matrik 279534. Jadi saya akan membentangkan tentang pengenalan di China, sejarah awal di China. Jadi China ni kerajaan China ni dia mempunyai perkembangan tamadun yang antara yang terawal di dunia. Dan dikatakan digerakkan oleh masyarakat China berhampiran dengan Sungai Kuning ataupun Sungai Huanghe. Jadi China merupakan negara yang mengamalkan dasar tutup pintu. China juga menganggap bahawa kerajaannya mempunyai tamadun yang lebih tinggi berbanding dengan negara-negara yang lain, ataupun digelar Middle Kingdom. Jadi sekitar abad ke-19, Barat berusaha untuk menguasai China dan meluaskan kuasanya ke China dan menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan China. Tapi China enggan menjalinkan hubungan diplomatik dengan Barat kerana menganggap Barat ni ialah orang gasar. Jadi tamadun China ni terbagi kepada 5 tahap penting, iaitu yang pertama ialah tahap prasejarah, yang kedua tahap pengukuhan, tahap perkembangan ataupun tahap kegemilangan, tahap penyesuaian dan juga tahap moden. Jadi tahap prasejarah ni ialah tahap awal kemunculan tamadun. Tahap ni berlaku sehingga 256 sebelum Masihi. Tahap ni digambarkan sebagai penempatan awal manusia di Sungai Kuning dan hinggalah pembentukan dinasti awal, kerajaan awal, iaitu dinasti Xia dan juga dinasti Chao. Untuk tahap kedua pula ialah tahap pengukuhan ataupun kelangsungan tamadun dari tahun 770 sebelum Masihi hingga tahun 206. Walaupun tahap ni dipenuhi dengan huru-hara, tapi tahap ni penting untuk penerusan dan juga pengukuhan tamadun Cina sampai muncul aliran falsafah yang penting. Seterusnya ialah tamadun Cina pada fasa ni diperkukuhkan dengan kemunculan dinasti Qin. Tahap ketiga pula dikatakan ialah tahap perkembangan ataupun tahap kegemilangan. Tahap ni adalah penerusan dari tahun 206 sebelum Masihi sehinggalah 1271 Masihi. Tahap ni melambangkan kepuncak yang tinggi, iaitu kegemilangan dalam tamadun Cina dan juga mencerminkan kematangan pembinaan tamadun Cina dengan adanya pemimpin yang hebat seperti dalam dinasti Han dan juga Tang. Jadi tahap yang keempat pula ialah tahap penyesuaian. Penyesuaian ni dari tahun 1271 hinggalah 1800 Masihi. Tahap ni muncul dua pemerintahan asing di negara China, iaitu pimpinan orang Mongol dan juga orang Manchuria. Jadi masa
fasa ni, orang-orang Cina berusaha untuk membebaskan diri daripada penaklukan asing inilah. Jadi dinasti Ming pun muncul. Selepas itu dinasti Ming pun muncul dalam fasa ni. Jadi tahap yang kelima ialah tahap moden. Tahap moden ni ialah berlaku semasa pencerobohan kuasa asing di China. Pada zaman ni, tamadun China ni hampir mengalami keruntuhan, tapi disebabkan oleh budaya dan juga nilai-nilai lama yang ada dalam tamadun ni dan juga pengalaman yang ada oleh para pemimpin menyebabkan tamadun ni kekal sehingga hari ini. Jadi pencerobohan Barat di China ni sebenarnya telah menggugat kerajaan China. Barat ni merupakan sebuah negara yang mempunyai tamadun yang tinggi. Dia cuba untuk menguasai China. Tapi budaya yang bertangan dengan antara Barat dan juga China ni telah menyebabkan China berusaha untuk menghalau Barat dari kawasan mereka. Bukan itu sahaja, konsep perdagangan yang bertentangan ni mendorong kepada pergolakan antara China dan juga Barat. Tambahan pula, kemasukan candu ke China ni telah mendorong kepada perang candu antara Barat dan juga China. Perang Candu pertama berlaku pada tahun 1839 hingga 1842. Perperangan ini dikenali sebagai Peperangan Inggeris-Cina pertama disebabkan kerana pertembungan antara dua kebudayaan yang bertentangan. Tambahan pula, perperangan ini telah menyebabkan kuasa-kuasa Barat mula bertapak di China. Perang Candu pertama ini berlaku disebabkan oleh beberapa faktor dan kesan terhadap perang ini. Faktor yang pertama ialah sekatan terhadap perdagangan asing. Pada tahun 1757, Maharaja Qianlong mengeluarkan perintah bahawa pedagang-pedagang asing hanya dibenarkan berdagang di Pelabuhan Canton. Pedagang-pedagang asing tidak dibenarkan membawa anggota keluarga mereka ke Pelabuhan Canton. Setelah selesai menjalankan urusan perniagaan di Canton, mereka dikehendaki untuk kembali ke Macau. Pedagang asing ini dibenarkan untuk menjalankan urusan perdagangan melalui Kesatuan Saudagar Cina yang dikenali sebagai Cohong. Tindakan kerajaan China mengenakan cukai-cukai yang tinggi telah menimbulkan perasaan tidak puas hati dalam kalangan pedagang-pedagang asing. Faktor yang kedua ialah sistem hubungan antarabangsa yang bertentangan. China menganggap dirinya sebagai cungkau, iaitu pusat dunia yang bertamadun. Maharaja China menganggap dirinya itu sebagai anak syurga dan pemerintah sejagat. Orang China pula menganggap orang Barat sebagai orang yang tidak bertamadun. Negara China menganggap negara-negara Barat ini bertaraf rendah dan tidak mahu menjalinkan hubungan diplomatik atas dasar persamaan taraf. Faktor yang ketiga ialah pertentangan konsep undang-undang. Mengikut konsep undang-undang China, seseorang itu dianggap bersalah sehingga ia membuktikan bahawa ia tidak bersalah. Manakala konsep undang-undang Barat pula menekankan bahawa seseorang itu tidak bersalah sehingga kesalahannya dapat dibuktikan. Pertentangan konsep undang-undang antara kedua-dua negara ini menyebabkan hubungan China dan British semakin menjadi buruk. Faktor yang keempat ialah konsep perdagangan yang bertentangan. Konsep perdagangan bagi kerajaan China ialah China tidak berminat untuk mengadakan hubungan perdagangan dengan negara-negara Barat kerana negara China ini mampu memenuhi keperluannya dan sumber ekonomi utamanya yang berasaskan pertanian. Masyarakat China menganggap aktiviti perdagangan sebagai kegiatan yang hina, manakala masyarakat Barat pula berpegang kepada dasar perdagangan bebas. Negara-negara Barat berlumba-lumba untuk mendapatkan pasaran dan bahan mentah untuk kilang-kilang yang muncul ekoran daripada revolusi perindustrian. Faktor yang kelima ialah kekejaman undang-undang China. Pada tahun 1784, seorang kelasi kapal Lady Harkness telah melepaskan tembakan hormat
apabila tiba di Wampau yang menyebabkan seorang Cina terbunuh. Kelasi berkenaan telah dicekik sehingga mati tanpa sebaran perbicaraan apabila diserahkan kepada kerajaan Cina. Pada Julai 1839, kelasi Inggeris yang mabuk telah membunuh seorang Cina yang bernama Lin Wei-si. Kerajaan Cina ini menuntut agar pesalah tersebut diserahkan kepalanya, manakala pihak British enggan membuat demikian. Faktor yang keenam ialah kemasukan candu. Orang Inggeris telah membawa masuk bekalan candu ke China. Orang Inggeris menjual candu bagi mengimbangkan perdagangan teh dengan China. Antara tahun 1821 hingga 1839, jumlah candu yang diimport telah meningkat daripada 4,244 buah peti kepada 40,200 buah peti. Perkembangan ini telah mengakibatkan imbangan perdagangan yang tidak menguntungkan kepada China. Pengimportan candu menyebabkan pengaliran keluar wang perak yang telah menjejaskan kesihatan dan menimbulkan masalah sosial dalam kalangan penduduk China. Faktor yang ketujuh ialah tindakan Lin Su-si. Tindakan drastik yang diambil oleh Lin Su-si bagi menghapuskan perdagangan candu telah menyebabkan tercetus perang antara kerajaan China dengan British. Pada tahun 1839, Maharaja China telah melantik Lin Su-si sebagai pesuruhjaya imperial untuk menghapuskan perdagangan candu. Pada 18 Mac 1839, Lin Su-si telah mengeluarkan titah perintah meminta orang asing supaya menyerahkan semua candu kepada kerajaan China dan memberi akuan untuk tidak membawa masuk candu lagi ke China. Terdapat beberapa kesan yang berlaku ke atas perang candu yang pertama ini. Antara kesan politiknya ialah kekalahan kerajaan China dalam peperangan tersebut menunjukkan bahawa dinasti Manchu tidak mempunyai keupayaan untuk menghadapi penentangan kuasa-kuasa barat. Kelemahan dinasti Manchu yang menyebabkan rakyat mula menentang kerajaan hingga tercetusnya pemberontakan Taiping. Perjanjian Nanking menunjukkan kelebihan kuasa-kuasa barat dalam bidang sains dan teknologi. Perjanjian ini telah menyedarkan masyarakat China tentang kepentingan menguasai ilmu pengetahuan dari barat. Kesedaran ini telah membangkitkan minat masyarakat China untuk memulakan gerakan menguatkan diri. Kesan ekonomi pula ialah penghapusan Kohong menyebabkan muncul golongan pedagang baharu di China. Golongan ini terlibat dalam penubuhan pelbagai jenis industri dan perusahaan. Perkembangan ini menyebabkan muncul sistem ekonomi moden yang menggantikan sistem ekonomi tradisional. Dari segi kesan sosial pula ialah masyarakat China terdedah kepada penyebaran agama Kristian. Mubalik-mubalik Kristian ini bebas menyebarkan agama Kristian di pelabuhan. Perkembangan agama Kristian ini menyebabkan kebudayaan dan adat resam masyarakat Cina terjejas. Masyarakat Cina juga terdedah kepada pemikiran dan pengaruh kebudayaan barat. Selain itu, selepas perjanjian Nanking ditandatangani, amalan Koutou ditamatkan, iaitu cara memberi hormat dengan berlutut dan bersujud sehingga kepala menyentuh tanah. Salam sejahtera. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan rekan saya sebentar tadi. Saya akan meneruskannya dengan Perang Candu Kedua. Pada tahun 1839 sehingga 1842 berlaku peperangan antara British dengan China yang dikenali sebagai Perang Candu Pertama. Peperangan ini ditamatkan dengan termeterainya Perjanjian Nanking pada 29 Ogos 1842. Namun begitu, Perjanjian Nanking hanya menamatkan peperangan tetapi tidak menyelesaikan masalah dalam hubungan antara China dan British. Hal ini menyebabkan hubungan antara mereka tetap runcing sehingga mengakibatkan perang yang kedua pada 1856 sehingga 1860 yang dikenali sebagai Perang Candu Kedua atau Perang Ero. Oleh itu saya ingin mengupas faktor-faktor yang menjadi pencetus kepada Perang Candu Kedua.
Faktor pertama yaitu kelemahan Perjanjian Nanking. Kelemahan Perjanjian Nanking ini boleh dikatakan sebagai faktor utama yang mencetuskan peperangan antara China dengan British pada tahun 1856 sehingga 1860. Perkara ini telah disokong oleh ahli sejarah seperti Fairbank, Paul H. Clyde, dan Barton F. Beers. Hal ini dikatakan demikian karena China enggan untuk mematuhi syarat-syarat Perjanjian Nanking sehingga British mengambil cara secara paksa untuk memaksa China patuh dan menuntut keistimewaan tambahan menyebabkan hubungan antara China dengan British menjadi tegang. Antara perkara yang tidak dipatuhi membawa kepada banyak masalah, salah satunya adalah masalah Amoy dan Ningpo. Berdasarkan Perjanjian Nanking 1842 yang dimeterai, China telah membuka 5 pelabuhannya kepada pedagang asing yaitu Canton, Fuzhou, Shanghai, Amoy, dan Ningpo. Namun begitu, British telah mendapati bahwa pelabuhan Amoy dan Ningpo tidak sesuai untuk perkembangan kegiatan perdagangan mereka dan British menginginkan agar perdagangan mereka di seluruh China dan tidak tertumpu kepada 5 pelabuhan itu sahaja. Oleh itu, British pun mendesak China agar membuka lebih banyak pelabuhan dan tidak dipersetujui oleh China karena mereka sudah dilayan cukup istimewa. Namun keengganan China menyebabkan British memaksa untuk memenuhi tuntutan mereka. Kesannya menjadikan hubungan kedua-dua negara tersebut tegang. Masalah kedua yaitu masalah Canton dan Fuzhou. Pedagang asing masih dikenakan sekatan dan tekanan. Perkara ini disebabkan oleh anti-asing penduduk yang dipengaruhi oleh pegawai-pegawai sarjana yang merasai kepentingan mereka terjejas akibat kehadiran Barat. Penduduk-penduduk tempatan telah memulaukan barang-barang Barat. Selain itu, berlaku di Canton pada 1843 dan 1846, yaitu John Davis telah mengarahkan kapal perang British membedil Canton. Sebagai tindak balas, pihak China telah membunuh 6 orang rakyat British. Peristiwa ini sudah tentu meruncingkan hubungan antara China dengan British. Seterusnya ialah masalah candu. Candu terus dibawa masuk ke negara China dengan kadar yang banyak, sekitar 1843 sehingga 33.000 peti. Ini menyebabkan China terjejas dari segi politik, ekonomi, dan sosial. Seterusnya, hubungan diplomatik. Berdasarkan Perjanjian Nanking, China bersetuju untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan kuasa Barat atas dasar sama taraf. Namun begitu, China tidak mempersetujuinya dan menganggap ianya menjatuhkan marwah negara China. Hal ini karena orang China anggap bahwa negara China sebagai Middle Kingdom atau cungkau yang bertamadun, manakala orang asing sebagai barbarian atau Fan Kuei, yaitu hantu asing yang tidak bertamadun. Namun desakan setiausaha luar British yaitu Lord Palmerston telah mengutus surat kepada Maharaja Toa Kuang mendesak China untuk mewujudkan hubungan diplomatik tapi tidak mendapat layanan dari pihak China. Maka ini salah satu penyebab tercetusnya perang candu. Seterusnya, pembunuhan Augustus Chapdelaine, yaitu mubalik Prancis atas disebabkan oleh tuduhan mempengaruhi penduduk tempatan menentang pemerintahan Manchu. Prinsip hak wilayah asingan telah dilanggar dalam Perjanjian Whampoa 1844. Kesannya Prancis bersatu dengan British untuk memerangi China, bertujuan mendapatkan tuntut bela atas kematian Augustus dan keistimewaan lain di China. Faktor terakhir yaitu peristiwa Arrow. Bukan Arrow yang Nia, bukan. Tapi kapal Arrow yang dimiliki oleh saudagar China dan nakodanya orang British dan mengibarkan bendera Union Jack. Polis Poronda China telah mengarah Pesuruhjaya Tinggi Ye Min Chen menangkap 12 daripada 14 anak kapalnya karena terlibat dengan penyeludupan dan pelanunan pada 8 Oktober 1856. Tindakan polis peronda China dianggap menjatuhkan British. Lebih-lebih lagi bendera Union Jack diturunkan.
Sir John Bowring, Gubernur Hong Kong, telah mengarahkan konsul British di Kanton, Harry Parkes, mendesak Ye Min Chen membebaskan anak kapal Arrow dan memohon maaf secara rasmi kepada British. Anak kapal Arrow dibebaskan, tapi Ye Min Chen tidak mahu memohon maaf. Maka perkara ini pencetus segera Perang Candu Kedua. Oke, kita akan teruskan dengan kesan. Dari segi politik, China mula mewujudkan hubungan diplomatik atas dasar sama taraf dengan kuasa-kuasa barat. Sebagai contoh, sejak tahun 1861, duta-duta asing mula ditempatkan di Peking. Antara mereka ialah Anson Burlingame, duta Amerika, Frederick Bruce, yaitu British, M. Butemi, Prancis, dan de Balusek, Rusia. Pada tahun 1866, dengan bantuan Robert Hart, satu perwakilan China yang diketuai oleh Pin Chun telah dihantar ke Eropah. Kedua, lahirnya dua golongan masyarakat China, yaitu pro-barat dan anti-barat. Golongan pro-barat meniru ide-ide barat untuk dilaksanakan di negeri China, manakala golongan anti-barat menjalankan kegiatan menentang kegiatan orang barat serta pengaruh mereka di China. Sebagai contoh, rumah kanak-kanak yatim Kristen di Tianjin diserang dan membunuh 20 orang, termasuk 10 rahib wanita. Kesan ketiga, penglibatan orang barat dalam hal ehwal pentadbiran orang Cina. Buktinya, mereka dilantik membantu pentadbiran mengikut sistem pentadbiran barat. Pegawai barat telah diambil ramai bagi memodernkan politik ekonomi dan sosial China seperti Robert Hart, Horatio Henley, dan W.A.P. Martin. Baiklah, dari segi ekonomi pula, ia merugikan negara China, seterusnya menguntungkan pihak British akibat daripada perjanjian Tianjin dan perjanjian Peking. Buktinya, China terpaksa membayar ganti rugi sebanyak 2 juta taels kepada kuasa barat yang terlibat dalam Perang Candu Kedua. Selain itu, China juga menanggung perbelanjaan perang yang banyak. Kemasukan candu telah merugikan lagi pihak China. Di samping itu, China juga menjadi pasaran kepada barangan keluaran industri barat serta tempat untuk mendapatkan bahan mentah, terutamanya teh dan sutra. Yang kedua, yaitu krisis ekonomi karena kekalahan China dalam Perang Candu Kedua. China perlu mengeluarkan perbelanjaan yang banyak untuk menghadapi peperangan serta bayaran ganti rugi. Kemasukan barangan, barat menjejaskan pasaran barangan tempatan. Kesannya banyak industri tempatan ditutup. Sosial. Perang Candu Kedua menyadarkan China bahwa barat adalah negara yang superior. China telah kalah ke atas kuasa barat selama 2 dekad. Oleh itu, China mula meniru teknik-teknik barat. Buktinya, Seng Kao Fan, So Tsung Tang, dan Li Hong Chang telah meniru ide-ide barat dalam politik, ekonomi, dan sosial untuk dilaksanakan dalam rancangan pembaharuan gerakan memperkuatkan diri 1864 sehingga 1894. Kedua, rakyat China ramai berhijrah ke seberang laut akibat daripada pihak British menjalankan perdagangan kuli bagi memenuhi tenaga buruh di Asia Tenggara. Ketiga, ramai penduduk China memeluk agama Kristen kerana terpengaruh dengan budaya barat. Akhir sekali, yaitu Perang Candu ini menjatuhkan maruah China kerana ia kekalahan kedua Manchu selama tempoh 2 dekad. Buktinya, kerajaan Manchu telah kehilangan mandat untuk memerintah China sehingga berlakunya pemberontakan seperti pemberontakan Taiping, pemberontakan Mian, dan pemberontakan Muslim. Itu saja dari saya. Terima kasih. Okey, jadi kesimpulannya, kekalahan China dalam Perang Candu I dan juga Perang Candu II telah membawa pelbagai kesan yang mendalam terhadap ekonomi, politik dan juga sosial kerajaan China. Tamadun Cina telah berjaya dijatuhkan oleh Barat kerana sifat angkuh dan juga sifat sombong masyarakat dan juga kerajaan Cina.
Barat ni telah memaksa China untuk membuka pintu negara bagi tujuan perdagangan. Jadi akhirnya Barat dapat memonopoli perdagangan China, kegiatan perdagangan China dan juga menguasai pentadbiran kerajaan China. Hal ini telah menyebabkan kedaulatan kerajaan China terjejas dan China juga terpaksa menandatangani perjanjian dengan Barat apabila kekalahan yang dialami dalam Perang Candu 1 dan juga Perang Candu 2. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.